Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, Alhamdulillah. Terima kasih bersama-sama dengan Dr. Daniel di petang yang permai ini. Hari ini hari Ahad 20 November 2022 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Dan Alhamdulillah semalam kita selesai melaksanakan pilihan raya iaitu PRU ke-15 untuk Malaysia yang tercinta ini. Dan Alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan tanggungjawab terhadap negara dengan sama-sama kita keluar mengundi. Saya pun keluar mengundi. Ini tandanya. Dan hasilannya ialah berlaku parlimen tergantung ataupun dalam bahasa Inggeris hung parliament, parlimen tergantung. Masing-masing pakatan, masing-masing perikatan dan sebagainya mencari majoriti mudah untuk membuat kerajaan. Majoriti mudah itu jumlah kerusinya ialah 112. Tetapi hasilannya ialah tidak ada mana kumpulan politik yang mendapat majoriti mudah itu. PH mendapat 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi, BN 30, GPS 22 dan begitulah seterusnya. Artinya tidak ada mana-mana kumpulan politik yang boleh mendabik dada bahawa dia boleh membuat kerajaan di Malaysia. Lantas kita masih menanti siapakah PM kita. Dan itu hanya akan berlaku jika wujud suatu pakatan antara kumpulan parti politik dari sana sini sehingga akhirnya mereka mendapat majoriti mudah ataupun lebih untuk dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan semua telah memainkan peranan. Dan inilah hasilannya. Tidak boleh kita salahkan sesiapa. Ini suatu takdir untuk Malaysia. Bagi kali pertamanya berlaku hung parlimen ataupun parlimen tergantung. Jadi kalaulah boleh kita merasakan pemimpin-pemimpin yang terpilih, pakatannya, perikatannya, barisan dan sebagainya. Mari sama-sama kita fikirkan apa yang terbaik untuk Malaysia. Malaysia sedang sakit, Malaysia sedang tenat, Malaysia sedang menderita, Malaysia memikul begitu banyak masalah. Malaysia dipandang hina oleh dunia dengan isu-isu rasuahnya seperti 1MDB. Kalaulah boleh kita, terutamanya di kalangan pemimpin-pemimpin yang terpilih, mari fikirkan apa yang terbaik untuk Malaysia. Alangkah bagusnya andai kata menghormati semua kehendak rakyat yang mana kabinet akan dipilih dari setiap kelompok. Kalaulah boleh berlaku demikian. Kabinet akan dibina dari setiap kelompok ada wakilnya. Sebab rakyat sudah memilih. Ada memilih itu, memilih ini. Maka wakil-wakil dari kelompok itu dan ini, kalau bolehlah pilih yang terbaik dari setiap kelompok untuk menjadi pemimpin di Malaysia, untuk selesaikan masalah-masalah yang ada, untuk elokkan balik sistem, bersihkan balik sistem, teluskan balik sistem dan sebagainya dengan penuh integriti kalau boleh. Jika tidak, pastinya kita perlulah menanti kelompok mana yang akan berpakat untuk mendapat majoriti mudah untuk membina kerajaan.
Tapi bagi saya dan juga rakyat rata-ratanya, kita mengharapkan pemimpin yang terpilih akan dapat merawat Malaysia yang sedang sakit. Kerjanya banyak, kerjanya bukan mudah. Sebab itu kita mengharapkan kalau boleh the best. Pemimpin yang terbaik untuk rawat Malaysia ini. Semoga itulah yang berlaku. Sebab jika tidak, pilihan raya sudah habis, tetapi rakyat berpolitik masih berterusan dengan kutuk mengutuknya, dengan maki hamunnya. Jika belah sana memilih PM-nya, belah sini akan kutuknya dengan kalimat-kalimat toksik. Ini semua toksik. Ini semua melahirkan suasana yang tidak ada akhlak, yang bercanggah dengan agama. Tetapi jika setiap penjuru ada wakilnya untuk kabinet, maka semua kita mungkin tidak lagi mengeluarkan kalimat-kalimat toksik, sebab semua kita merasakan ini kerajaan kita bersama. Setiap penjuru ada wakilnya. Ini kerajaan kita bersama. Ini our government. Nak lahirkan suasana seperti itu bukanlah mudah. Mudah lagi saya bercakap, tapi nak menghasilkan itu bukanlah mudah. Tapi kita doakan insya-Allah akhirnya kalimat-kalimat toksik itu hentikan saja. Mari banyak tilawatul Quran, tadabbur Al-Quran, istighfar, zikir dan sebagainya, dan kita serahkan keputusan akhirnya di pihak yang berwajib, di pihak yang berautoriti, dan akhirnya akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong biiznillah. Dan kita kembali kepada kerja kita pada petang ini. Kita kembali kepada agenda kita. Dan kita masih di surah nombor 7. Surah Al-A'raf. Dan petang ini kita mulakan dari ayat nombor 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Al-A'raf surah nombor 7 ayat 75 hingga ke ayat 79 yang bermaksud pemuka-pemuka Samud yang menyombongkan diri dari kalangan kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah tetapi beriman dari kalangan mereka, tahukah kamu bahawa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata, sesungguhnya kami orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka sembelih unta betina itu. Dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami.
jika betul kamu termasuk dari kalangan utusan Allah, justru mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, petang ini lagi sekali kita bersiaran dari surau Al-Fatih di Kompleks Belia dan Sokan, Batu Uban, Pulau Pinang. Terima kasih pada Jeffrey yang telah melancarkan live streaming dari surau ini, dan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang datang bersemuka secara langsung di surau Al-Fatih ini, dan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang mengikuti live streaming yang dipancarkan dari surau ini. Dan petang ini kita menyambung kisah tentang kaum Thamud yang diutus Nabi Saleh kepada mereka. Dan kita telah maklumi bahawa Nabi Saleh ini merupakan Rasul yang diutus Allah selepas datangnya Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Dan kaum Thamud ini merupakan kaum yang lahir selepas kaum Ad. Dan kaum Ad telah kita bicarakan sebelum ini tentang ciri-ciri khusus yang Allah sebutkan tentang mereka, yang ada pada mereka. Pertamanya, di sudut tubuh mereka yang begitu perkasa, sehingga ada ulama yang mengatakan ketinggian mereka 70 hasta dan begitulah seterusnya, yang tidak disukai pendapat seperti itu oleh Hamka. Maka cukuplah kita mengambil panduan daripada Al-Quran yang mengatakan mereka ada kelebihan di sudut khalqa. Artinya mereka ada kelebihan berbanding manusia lain di sudut fizikal, di sudut keperkasaan secara fizikal. Jadi cukup sekadar itu. Mungkin badan lebih besar daripada orang lain, itu manasabah. Kegagahan mereka melebihi kudrat orang lain, itu manasabah. Tapi tinggi, renjong sampai seperti kekasih luar biasa, itu agak tidak manasabah, ditolak oleh Hamka. Dan kaum Ad ada kelebihan yang kedua. Mereka mampu membina bangunan-bangunan. Mereka mampu membina aimat, seperti yang kita bacakan daripada Al-Quran yang menceritakan tentang mereka. Iramadatil aimad, kaum Ad berada di Iram dan mereka memiliki aimat, iaitu tiang-tiang benteng-benteng yang kukuh. Ini kelebihan mereka di sudut pembangunan. Kemudian selepas mereka datanglah kaum Thamud. Kaum Ad dihancurkan dengan tiupan angin kencang lagi dingin selama berapa hari? Selama 7 malam, 8 hari. Hancurlah mereka. Kemudian datang kaum yang baru selepas itu, kaum Thamud. Maka telah kita sebutkan sebelum ini firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Bagi setiap umat Allah utus rasul. Bagi setiap golongan, setiap ummah ada rasulnya. Kaum Ad ada rasulnya. Datang kaum Thamud, tak dibiarkan mereka hidup begitu saja. Ada rasulnya. Rasulnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Kaum Ad, kaum Thamud kedudukannya di mana? Kedudukan kaum Thamud di mana? Antara Hijaz dan Syam. Antara Hijaz dan Syam. Hijaz di mana? Hijaz kawasannya agak luas.
Dalamnya ada Jeddah, ada Mekah, ada Madinah, dan secara umumnya bila kita sebutkan kalimat Hijaz, dia boleh dikatakan sebagai the western province of Saudi Arabia. Dia merupakan kawasan ataupun daerah barat di Saudi Arabia. Kesemua itu adalah Hijaz. Maka kaum Thamud kedudukannya antara Hijaz dan Syam. Syam itu termasuk wilayah Syria sekarang. Jadi kedudukannya antara dua itu. Itulah kedudukan kaum Thamud. Kaum Thamud namanya bersempena dengan nenek mereka yang bernama Thamud. Dan Allah mengatakan bahawa diutus Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh menyeru mereka dengan seruan yang disebut oleh rasul-rasul yang lain. Ubudullah. Beribadahlah kepada Allah. Sembahlah Allah. Dan kita telah fokus tentang kalimat ibadah ini. Ibadah. Sebab hidup ini ada misi. Hidup ini ada mission. Misi yang paling besar apa dia? Misi paling besar yang kita kena lakukan, kita kena laksanakan. Apa misi paling besar? Mission. Jawapannya apa? Misi paling besar ialah beribadah kepada Allah. Ada dalil tak tentang itu? Kalau kita menjawab hal yang seperti ini, kita kena menjawab berdasarkan dalil. Ada tak dalil yang menampakkan bahawa misi utama Bani Adam beribadah kepada Allah? Ada dalil tak? Ada. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jeff dengar tu jawapan di belakang. Surah Az-Zariyat ayat 56. Apa dia bunyi dia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia. Jin termasuk. Manusia juga termasuk. Tidak dicipta, tidak dijadikan jin dan manusia, melainkan. Begitu sekali penegasan daripada Allah. Ciptaan kita ini untuk ini. Itu yang kita sebutkan tadi. Kalau saya bertanya pada tuan-tuan dan puan-puan, apa misi paling besar? What is our greatest mission in life? Apa dia misi paling besar dalam kehidupan ini? Inilah jawapannya. Merujuk pada surah apa? Surah Az-Zariyat ayat 56. Jangan lupa, ini ayat besar ni. Yang menampakkan pada kita tentang tujuan besar hidup kita, iaitu liya'budun. Liya'budun. Liya'budun artinya agar mereka beribadah ataupun agar mereka menyembah aku, yakni Allah sahaja. Tidak dicipta jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sebab itu Al-Ghazali dalam Minhaj mengatakan ada dua permata penting kan. Yang langit dan bumi dicipta kerananya, rasul-rasul diutus kerananya, kitab-kitab Allah turunkan kerananya. Kerana dua ini. Saya ulang-ulangi kenyataan Al-Ghazali sebab dia merujuk kepada ayat Quran antaranya yang telah kita sebutkan tadi. Al-Ghazali mengatakan dua permata yang disebabkan kedua-duanya lah langit dan bumi tercipta. Disebabkan kedua-duanya lah rasul-rasul diutus. Disebabkan kedua-duanya lah kitab-kitab diturunkan. Apa dia kedua-dua permata itu? Kedua-dua jauhar. Al-Ghazali sebutkannya sebagai jauhar, dua permata. Apa dia? Ilmu dan ibadah. Tadi kita fokus pada ibadah, tujuan hidup. Maka Al-Ghazali angkat. Inilah benda yang paling penting dalam hidup. Lantas orang yang hidup, mensia-siakan hidupnya, waktu dalam hidupnya tanpa ibadah, punyalah rugi dan punyalah malang.
Sebab tu anak-anak kita dari kecil bagi dia faham misi ni. Sebelum dia remaja, sebelum dia membesar, pergi ke sana, pergi ke sini. Sebelum dia pandai ke sana, pandai ke sini, bagi dia pandai dulu tentang ibadah ini. Bagi dia pandai terlebih dahulu tentang tujuan hidup. Supaya ketika dia hidup, tanpa kita pun, dia faham. Ini kompas dia. Aku pergi ke mana pun, ibadah tidak boleh aku alpa. Dia faham itu. Tiap-tiap hari cerita. Ulang. Pendidikan ini, satu rahsia pendidikan, tahu apa dia? Ulang. Kalau mendidik anak, ingat ini. Ulang. Jangan bosan mengulang. Bangun semayang. Jangan bosan mengulanginya. Besok subuh, gerak lagi. Janganlah merungut. Ibu duk gerak kamu dah 10 tahun dah. Memanglah. Kena buat begitu sampai dia dah rasa cinta dengan subuh, dengan solat. Akhirnya dia pula gerak orang lain. Makan masa. Macam dalam kelas ni lah. Saya guna pakai benda itulah. Ulang. Yang saya soal tadi, entah berapa kali dah saya ulang. Apa Al-Ghazali kata tentang dua perkara yang paling penting, dua permata? Jangan bosan. Saya akan ulang. Sebab ada yang belum mendengar di luar sana. Yang sudah mendengar, dia khatam benda itu. Dia ingat, dia boleh menjawab dah. Dia dengar soalan, dia tak payah rojok kitab, tak payah rojok nota tulisannya, dia tahu menjawab. Tapi ada orang baru dengar, begitu sekali ya ilmu dan ibadah. Ya, setiap Rasul mengajak benda ini, cik. Sembahlah Allah. Ubudullah. Sembah, kena sambung. Marilah kita sembah, hidup kena sembah. Salah. Hidup menyembah Allah. Jangan tersangkut, jangan terputus di situ. Kita hidup kena sembah, silap. Kena sembah Allah. Sebab tidak ada Tuhan melainkan Dia. Rasul, mesejnya itu. Nabi Soleh berkata demikian. Kita ulang-ulangi ini. Al-Quran duk ulang. Cerita Nabi Hud, benda sama juga. Datang cerita Nabi Soleh, Allah ulangi kalimat yang Nabi Hud sebut. Diulangi supaya kita sedar, ini serius ni. Sebab tidak ada Tuhan melainkan Dia. Qad ja'akum bayyinah, datang kepadamu satu bayyinah, satu bukti min rabbikum. Bukti itu apa dia? Seekor unta. Yang telah kita sebutkan sedikit pada minggu lepas, unta itu keluar dari sebuah batu besar, kata Ibnu Katsir. Mereka minta. Ini berpandukan ayat-ayat lain. Mereka minta Nabi Soleh buktikan kebenaran baginda. Dengan membuat sesuatu yang mengikut logik tak mampu dilakukan oleh manusia. Kalau kamu Rasul utusan Allah, membuat ini. Kalau jadi benda ini depan mata kami, maknanya kamu dapat bantuan dari Yang Maha Berkuasa lah, dari Tuhan kamu. Apa dia? Ini batu besar. Kata Ibnu Katsir, batu itu di bawah satu pokok hijr yang dipanggil pokok katibah. Maka keluarkan seekor unta bunting. Ikut Ibnu Katsir, mereka minta itu. Keluarkan seekor unta yang sedang bunting. Ini permintaan tak masuk akal. Bukan sekadar unta. Nak keluarkan unta dari batu itu pun dah tak masuk akal. Ni unta yang bunting pula. Mereka mencabar sungguh bagi dia Nabi Soleh. Yang hampir melahirkan anak. Maka Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Dan akhirnya batu itu bergerak, kata Ibnu Katsir. Kemudian terbelah batu itu. Keluarlah dari celah belahan batu itu seekor unta betina yang besar lagi sihat. Dan janinnya nampak bergerak-gerak. Artinya dia bunting lah. Mereka nak yang bunting. Nampaklah janin dalam abdomen unta itu bergerak-gerak. Bunting sungguhlah, kata mereka yang mencabar Nabi Soleh.
maka berlakulah mukjizat. Dan sepatutnya mereka tunaikan kenyataan mereka. Jika kamu mampu datangkan yang Allah sebut sebagai bayinah. Mukjizat ini Allah sebutkannya sebagai bayinah. Bayinah, bayinah. Bayinah dalam bahasa Arab bermaksud tanda. Tanda kebenaran Ar-Rasul. Tanda baginda Ar-Rasul ialah mukjizat yang pelik ini, yang luar biasa ini, yang tak mampu didatangkan oleh manusia biasa. Di mana-mana zaman pun tak mampu datangkan ini. Dia cuma datang dengan izin Allah pada waktu tertentu saja. Di tangan Nabi Saleh ketika itu, alaihi salatu wassalam. Mukjizat hanya berlaku di tangan Rasul-Rasul dengan izin Allah. Dia tak berlaku pada orang biasa. Jika berlaku benda pelik pada orang biasa, kita tak panggil dia mukjizat. Kita panggil dia apa? Orang biasalah. Mungkin dia alim, dia soleh kan. Tiba-tiba berlaku benda pelik. Berlaku benda pelik. Apa benda peliknya? Contohnya gelap, tiba-tiba gelap. Orang alim tu sedang baca kitab, gelap, blackout. Tiba-tiba di tempat orang soleh itu bercahaya. Contoh. Orang soleh itu tak ada handphone. Kita pun selungkap poket dia, ada handphone tak? Tak ada. Dia tak ada handphone, berlaku. Sekelip mata, blackout, pum, cahaya. Dia terus baca kitab. Kok mana mai? Itu mungkin keramat. Melainkan dia kelentong menyorek geng. Buat blackout tapi ada lampu mai kok mana ke. Ada juga jenis macam tu. Nak tunjuk dia hebat lah. Tapi kita cerita ni memang dia bukan jenis macam tu. Berlaku karamah. Berlaku karamah. Macam cerita Maryam kan? Kita dah bincang surah Ali Imran. Nak bincang bab keluarga, cantik sekali. Jangan lupa kaji Ali Imran. Kita dah kaji dah. Kena ulang kaji balik surah itu. Keluarga Imran, keluarga dia. Imran, isterinya Hannah. Hannah mengandung seorang anak. Dan Hannah menazarkan anak itu, selepas aku lahirkan dia, aku nak wakafkan dia ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Pada harapan Hannah, anak itu insya-Allah anak lelaki. Jadi aku wakafkan dia ke masjid biar dia membesar, berkhidmat di situ. Tiba-tiba anak dia perempuan. Terus Hannah bermunajah kepada Allah. Walaysa dzakaru kal untha, ya Allah. Lelaki tak sama dengan perempuan. Aku bernazar, aku kena tunaikan. Aku ingat dia lelaki, rupanya anak perempuan. Ya Allah, lelaki tak sama dengan perempuan. Bolehkah dia tunaikan nazarku ini? Tapi kena tunaikan. Dia tunaikan. Maka untuk tunaikan itu, anak itu diletakkan di bawah penjagaan seorang yang amat soleh. Siapa dia? Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria letakkan budak itu yang Hannah sebutkan dalam Quran. Aku namakan dia Maryam. Inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku ketika anak dilahirkan, nak contohi Hannah ni bagus juga. Ya Allah, aku lahirkan anak seorang perempuan dan aku berlindung dengan nama-Mu ya Allah supaya dalam hidupnya dia dan zuriatnya dijauhkan daripada gangguan iblis dan syaitan. Itu Hannah sebut. Hannah sebut bila anak dilahirkan, itu dia sebut. Semoga anak ini dijauhkan daripada gangguan iblis dan syaitan dan zuriatnya juga. Makbul. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah terima dengan penerimaan yang baik.
Wa kaffalaha Zakaria, maka Zakaria telah menjaganya. Setiap kali Zakaria masuk tempat diletakkan Maryam, setiap kali dia masuk, ada saja makanan. Padahal makanan seperti itu tiada di situ, bukan musimnya. Hanya ada di bilik Maryam. Orang lain tidak menjamah semua itu, tak merasa langsung benda itu. Ya Maryam, dari mana kamu dapat ini? Qalat huwa min indillah. Berkatalah Maryam, ini kurniaan Allah. Itu karamah. Datang makanan tanpa usaha, terhidang. Itu karamah. Jadi itu untuk orang soleh dan solehah. Mereka beramal kerana Allah, bukan mengharapkan kepelikan, tapi Allah berikan kepelikan. Tapi tidak sampai ke makam mukjizat. Mukjizat hanya untuk Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mukjizat merupakan suatu yang amat luar biasa. Dan seringkali ia berlaku berdasarkan cabaran ummah Rasul itu. Ummah bagi Rasul itu mencabar, maka berlakulah mukjizat. Macam cerita tadi, mereka mencabar. Maka keluar unta, sedang bunting. Itu Allah kata bayyinah. Dan Allah mengatakan, kamu waktu dia turun makan rumput, jangan kacau dia. Dan ini ada sumur, telaga. Hari unta disebut unta Allah, unta mukjizat Allah. Hari unta Allah minum di sumur, binatang ternakan kamu tidak boleh pergi ke sumur untuk minum airnya. Tunggu hari besok. Jadi mereka diarahkan untuk patuh. Itu mukjizat yang berlaku. Dan kaum Samud ini apa kelebihan dia? Apa kelebihan kaum Samud? Saya sebutkan pada minggu lepas. Apa kelebihan kaum Samud? Bila cerita Samud kita ceritakan pada anak-anak, jangan lupa cerita kelebihan ini. Di samping menceritakan tentang mukjizat yang berlaku, yang mereka lihat, cerita tentang kelebihan mereka sendiri. Apa kelebihan mereka? Mereka mampu membina istana di lembah. Hamka sebutkan istana di situ persis banglo besar lah. Dia lembah. Dia bina istana. Dan dia pahat rumah di Gunung Ganang. Jadi, bak kata Hamka, pada waktu dingin, mereka pergi ke rumah di Gunung Ganang. Pada waktu lain, mereka keluar, pergi ke istana yang mereka telah bina, bangunkan di lembah-lembah. Jadi mereka ni hebat. Ada teknologi sehebat itu. Bina istana untuk diri mereka. Pahat rumah di Bukit Bukau. Kira hebatlah pahat rumah Bukit Bukau tak runtuh. Kita, siapa berani buat rumah kat Bukit Bukau? Cari naah. Cari naah. Tapi mereka ni kira ada kelebihan. Dia faham tentang the ekosistem. Dia faham tentang rahsia Bukit Bukau. Pahat rumah. Musim dingin pergi duduk di situ. Tak bimbang ia akan runtuh ke sebagainya. Kerana mereka ada kemahiran. Ada ilmu tentang Bukit Bukau. Hebatlah. Masya Allah. Masya Allah. Itu kelebihan mereka. Tapi Allah nak bagi tahu kita apa? Allah sebut tentang kaum Ad, telah kita sebutkan tadi tentang kelebihan mereka. Kaum Samud, Allah cerita kelebihan. Allah nak bagi tahu kamu hebat macam mana pun, kalau kamu tak sembah Allah, kamu hina. Itu Allah nak bagi mesej pada kita. Ini kaum yang hebat. Allah kata kaum Samud ini kelebihan mereka. Kita pun tengangor. Begitu sekali dahsyatnya mereka. Awesome kata anak kita. Hebatnya, hebat. Tetapi akhirnya hancur. Apa mesejnya? Hebat macam mana pun di sudut duniawi. Kaum Ad, badan perkasa. Hebat. Kaum Samud, pembangunannya luar biasa. Hebat. Tapi tanpa ibadat,
kamu hina. Itu mesej yang simple tapi amat benar. Hebat macam mana pun, kalau tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan Ar-Rasul, kita hina. Itu mesej utama. Sebab kita telah mengabaikan misi paling penting dalam hidup, sebagaimana yang kita sebutkan tadi berdasarkan Az-Zariyat ayat nombor 56. Clear? Baru sampai ke ayat 75. Berkata allazina istakbaru, berkata satu golongan. Golongan ini Allah sifatkan mereka sebagai apa? Al-mala'ul ladzina istakbaru, golongan malak. Al-malak. Malak ni apa dia? Bukan Pak Malak Pak Balak di Gunung Ganang. Bukan Pak Malak tu. Bukan Pak Malak dalam movie kita. Kisah Pak Malak. Ini Al-Malak. Al-Malak ini golongan yang bangsawan. Bangsawan ataupun pemuka-pemuka dalam masyarakat. Ataupun pemimpin-pemimpin dalam masyarakat. Itu semua maksud kepada Al-Malak. Pembesar-pembesar pemboleh dalam masyarakat. Dan pembesar-pembesar ini Allah kaitkan mereka dengan satu kalimat. Istakbaru. Yang sombong. Nak menceritakan pada kita kebiasaannya orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar, pemuka-pemuka dalam masyarakat, biasanya istikbar. Dikuasai satu penyakit. Penyakit itu ialah istikbar, sombong, bongkak. Dan tanda sombong ni apa dia? Tanda sombong. Islam dia bedah satu-satu. Sombonglah dia tu. Pasal apa kata dia sombong? Sombong ni apa dia? Bongkak. Apa tanda kesombongan? Dalam hadis Muslim, Nabi kata, siapa yang ada di hatinya al-kibir, siapa yang ada di hatinya kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hadis ni bila kita baca ni, kita pun nak seram lah kan. Sombong. Orang yang ada sifat sombong di hati dia, walaupun sebesar biji sawi, artinya sedikit saja, tak masuk syurga dia. Dia tak masuk syurga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Muslim. Sebab tu bila kita naik pangkat sikit, dia anggap orang besar sikit, selebriti sikit, jaga. Benda tu nak main lah. Dia merayap di hati kita. Dijemput saudara Sulaiman. Aku Datuk. Dia panggil aku Sulaiman saja. Mana pergi hilang Datuk? Tak bangun. Dipersilakan ke pentas McDonald. Buat tak tahu. Orang nampak, perhati, tak bangun. Oh silap. Maaf, dipersilakan Datuk Sulaiman. Mengodek ni atas pentas. Sebab baru betul baru mengodek naik atas pentas. Sebab ni baru betul nama aku, ada Datuk. Apa dia sombong? Jadi Nabi kata, siapa yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar biji sawi, dia diharamkan syurga. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku suka berpakaian cantik dan berkasut cantik. Sahabat sudah bimbang. Dia suka berpakaian cantik lah, kemas, pakai kasut pun kemas. Kan kita pun suka begitu kan? Nak keluar datang cik. Mana boleh pakai baju yang kata orang utara songah-songah. Nak setrika kan? Yalah, cara biasalah, tak melampau sangat. Tapi nak kemas. Kasut pun takkan nak pakai
kasut macam mulut boya duk terkangang macam tu. Kan? Koyak kan kata orang mulut boya kan. Saya dulu biasa juga layan macam tu tapi kena tegur. Dia buat macam teruk sangat lahang ni. Jalan pompak maksudnya koyak. Tak ada lah tukar terus kasut okey sikit lah. Okey lah, tak ada apa-apa. Sahabat ni dah bimbang. Ni ada sombong di hati tak masuk syurga. Ya Rasulullah, saya suka pakai elok. Kasut pun pakai kasut elok. Nabi kata itu bukan sombong. Itu bukan sombong. Nak pakai kemas, tapi niat bagi betul lah pakai kemas. Kemas, itu berkaitan maruah. Maruah diri, image diri. Itu tak apa, itu tidak sombong. Dia berkaitan maruah diri. Kasut elok, tapi yang dikatakan kibir ialah kamu pelecehkan kebenaran dan kamu menghina manusia. Kita menghina manusia, maaf cakap, tengok orang tu cacat ke, kita hina dia. Itu orang sombong. Dia haramkan syurga. Kita menghina kaum wanita, perempuan-perempuan ni kita menghina mereka, itu sombong, diharamkan syurga. Itu menghina manusia. Yang kedua, menolak kebenaran, mempelecehkan, menolak kebenaran. Kaum soleh mereka menolak kebenaran. Sebab itu Allah kata, berkatalah pembesar-pembesar yang sombong. Sombongnya disebabkan dia menolak kebenaran. Kita akan tahu apa yang dia buat lepas ini. Berkata lillazina stud'ifu, berkata pula pada satu golongan lagi di kalangan kaum Samud. Sebab itu Hamka berkata kaum Samud ini ada dua golongan manusia berdasarkan ayat ini. Satu golongan pemuka yang sombong, lagi satu golongan orang yang biasa-biasa. Orang biasa-biasa yang tidak ada pangkat, bukan pemuka masyarakat, tak dilantik jadi pemimpin. Orang biasa-biasa, mereka Allah sebut sebagai allazina stud'ifu. Kalau kita baca kitab, mereka memanggil golongan ini sebagai mustad'afin. Golongan mustad'afin. Dia dari kalimat ustud'ifu ini. Lahirlah kalimat golongan yang mustad'afin. Mustad'afin artinya golongan yang dipandang rendah oleh pemuka-pemuka mereka. Dalam masyarakat biasanya ada dua kumpulan ini. Orang yang berpangkat, yang duduk di atas, dan orang biasa. Yang biasa itu mustad'afin. Orang yang biasa yang dipandang rendah oleh pemuka-pemuka masyarakat. Mereka itu tak ada apa, dipandang rendah oleh pemuka-pemuka masyarakat. Jadi pemuka-pemuka yang sombong berkata pada golongan yang rendah dalam masyarakat. Apa dia kata? Allah mengatakan golongan yang rendah itu yang beriman. Golongan yang rendah itu biasanya dia beriman. Disampaikan kebenaran, dia senang nampak kebenaran sebab dia tak ada apa kepentingan. Maka kebenaran ini menjadikan aku mulia. Dia tak ada apa kepentingan. Pemuka-pemuka dia ada kepentingan. Kalau aku ikut Rasul, aku jadi pengikut dia lah. Aku mau orang ikut aku. Sekarang aku kena ikut dia. Tak naklah aku. Itu halangan di kalangan pembesar-pembesar yang ada penyakit sombong. Maka orang besar ini dia mau orang cuma taat kat dia. Bukan dia taat pada orang. Maka orang yang dipandang lemah itu, dia kata pada mereka, hanya kaum Nabi Saleh yang sombong itu, berkata pada orang yang dipandang lemah, kamu tahukah Saleh ni Rasul? Diutus Tuhannya. Ini pertanyaan dalam bentuk sindiran. Mereka beriman kepada Nabi Saleh
Kamu tahukah dia ni betul-betul Rasul yang Tuhannya utus? Kamu tahukah? Dalam bentuk sindiran. Kamu beriman dengan dia, kamu sembah Tuhan Allah, dia kata dia Rasul. Kamu tahu betul-betul, kamu tahukah dia ni Rasul yang diutus Tuhan? Kamu tahukah betul-betul Tuhan utus dia sebagai Rasul? Soalan dalam bentuk sindiran. Artinya, betulkah dia tu Rasul? Benar ke? Tapi orang-orang yang biasa dalam masyarakat dah nampak unta terbit dari celah batu. Nampak benar dia tu benar. Ini bukan kerja manusia. Jadi mereka beriman. Mereka mencabar pula, betulkah dia ni Rasul? Maka berkata yang dipandang lemah itu dalam masyarakat, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang dia bawa. Artinya kami beriman dengan apa yang dia bawa. Sebab apa yang dia bawa itu adalah wahyu daripada Tuhan. Kami beriman. Artinya kami beriman bahawa dia Rasul. Kamu bertanya kami, kamu beriman dengan Rasul? Kata, kami beriman dengan Rasul. Kami beriman dengan wahyu yang dia bawa daripada Allah. Artinya dia Rasul. Ayat 76. Qala allazina istakbaru, berkata pula al-malak yang sombong itu, berkata pemuka-pemuka yang sombong, inna billadzi amantum bihi kafirun. Oh, kamu beriman dengan dia, kamu beriman dengan wahyu yang dia sampaikan. Kami tak beriman. Kami tidak percaya. Oh, golongan yang kita sebutkan tadi sebagai pemuka-pemuka, mereka jawab dengan segera, kamu beriman, kami tidak. Kami kafirun. Dia jawab dengan tegas, kami kafirun, kami tidak percaya dengan dia, tidak beriman. Terus datang ayat 77. Cerita Rasul-Rasul ini dia terdapat dalam banyak surah. Ada surah itu panjang sedikit, surah ini dirumuskan sahaja. Jadi nampaknya dalam surah Al-A'raf cerita tentang kaum Thamud, dia utus Nabi Saleh berkaitan dengan unta ini. Dia datang dalam bentuk yang disimplified, dibuat rumusan dari sebuah cerita yang panjang yang terdapat dalam surah yang lain. Tak apa, kita ambil dulu mengikut versi surah Al-A'raf ini. Maka terus mereka fa'aqarun naqah, fa'aqaru terus, aqaru ni apa dia? Sembelih terus. Aqaru ni sembelih. Padahal perintahnya apa dia? Jangan diganggu unta ini. Jangan dikacau dia. Waktu ia turun makan rumput, jangan dikacau dia. Ada hari dia turun ke sumur, ke telaga untuk minum, jangan kacau dia. Binatang-binatang ternakan kamu, jauhkan daripadanya pada hari dia turun minum di telaga ini. Besok baru bawa binatang ternakan kamu untuk minum pula di situ. Lusa hari untuk dia pula. Jangan kacau dia. Maka itu perintah Allah yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi Saleh. Tapi apa mereka buat? Fa'aqaru. Mereka sembelih unta itu. Wa'atau an amri rabbihim. Kemudian mereka sembelih unta betina dan mereka berlaku angkuh. Mereka bersikap angkuh. Kata Hamka, mereka sembelih dan menderhakai perintah Tuhan. Saya lebih cenderung dengan kenyataan Hamka. Dan mereka atau ni derhaka lah, lawan. Atau ni lawan perintah Tuhan. Jadi tafsiran Hamka tu saya rasa lebih nak saya angkat lah. Atau tu lawan, menderhakai perintah Tuhan mereka. Clear?
Perintahnya apa? Jangan diganggu unta betina itu. Itu mukjizat. Kamu minta mukjizat, telah didatangkan. Maka jangan diganggu unta mukjizat. Tapi mereka sembelih dan mereka telah lawan. Mereka telah derhaka. An amri rabbihim, derhaka perintah Tuhan mereka. Wa qalu, dah derhaka. Cabar pula Nabi Soleh. Dia cabar pula Nabi Soleh, disembelihnya unta betina, dia derhaka dengan perintah Tuhannya. Cabar pula Nabi Soleh. Dia kata apa? Ya Salihu tina bima ta'iduna. Soleh, bawa datang kepada kami apa yang kamu janjikan dalam bentuk azab Allah. Dia cabar pula. Nabi Soleh mengatakan, jangan kamu ganggu unta ini. Jika kamu ganggu, Allah murka. Ketika Allah murka, akan datang azab dan bala. Telah pun dipesan. Manusia bila mendapat azab daripada Allah, ia selepas mendapat pesanan, selepas mesej Allah jelas disampaikan. Derhaka juga, baru azab datang. Bukan datang spontan begitu saja. Allah tidak zalim, Allah tidak kejam kepada makhluknya. Diutus Rasul, sampaikan mesej, diberikan peringatan. Lawan juga, diberikan masa. Lawan juga, akhirnya kena azab. Maka mereka cabar, datangkan azab. In kunta minal mursalin. Jika kamu betul-betul Rasul, utusan Allah, datangkan azab daripada Tuhanmu. Ya. Maka ayat 78 menceritakan tentang apa yang datang. Apa dia? Fa'akhadathumur rajafah. Rajafah. Kalau kita cerita tentang kaum Ad, apa bala yang datang? Kaum Ad yang diutus Nabi Hud, apa bala yang datang? Apa azab yang datang? Angin yang kencang lagi dingin. Bertiup 7 malam 8 hari. Kaum Samud yang diutus Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, datang azab pada kaum Samud selepas diberikan peringatan. Apa dia azab itu? Azab itu Allah sebut sebagai Ar-Rajafah. Ar-Rajafah. Ar-Rajafah ni apa dia? Ar-Rajafah. Rajafah. Apa dia? Rajafah ini adalah gempa. Gegaran bumi. Gegaran bumi. Clear? Kata Hamka, di sini disebut bahawa kaum Samud yang sombong itu dimusnahkan oleh azab berupa gempa. Seperti gempa. Ar-Rajafah itu seperti gempa. Goncangan yang kuat. Bergoyang bumi, kata Hamka. Itu Ar-Rajafah. Bagi kita faham bahasa Arab ni. Nak tafsir dia ni. Tafsir kalimat. Gempa, bergoyang bumi. Hancur segala bangunan. Kan mereka ni hebat bab pembangunan. Membina istana di lembah-lembah. Memahat rumah-rumah di Gunung Ganang. Datang gempa yang kuat. Istana hancur. Baik di tanah yang datar ataupun di lereng gunung tadi. Semua hancur. Dalam surah Fussilat, Hamim Sejadah. Dalam surah lain. Dalam surah Fussilat, iaitu surah Hamim Sejadah. Surah nombor 41. Disebut bahawa mereka binasa kerana mendengar suara pekik ataupun suara yang sangat keras. Jadi kita gabungkan semua ayat. Dalam surah ini disebut hanya Rajfah, gempa bumi. Dalam surah lain disebutkan juga di samping itu ada suara macam pekikan yang kuat. Dentuman yang teramat amat kuat. Campur dengan goncangan ke atas bumi. Goncangan bumi, suara pekikan yang kuat.
Itu azab yang menimpa mereka. Azab dalam bentuk suara yang kuat, memang azab teruk lah. Kita orang pasang full blast lagu pun sakit telinga kan. Sakit telinga, pumpang. Kita ada buat kelas, orang pasang lagu P. Ramlee kat belakang. Dia pasang kat belakang, full blast. Tak boleh geleng kepala, sakit telinga. Kepala tak boleh geleng, sakit telinga. Pelankan sikit. Sakit. Saya masa dulu naik bas, driver tu masa itulah seorang India. Dia pasang lagu Tamil. Ya Rabbi, punya kuat. Tak apalah, pasanglah untuk kamu saja. Kamu supaya yang lain pun dapat mendengar lagu yang merdu ini. Dia pasang punya kuat. Sampai ada seorang di ujung. Saya penakut. Seorang datang dari ujung, luku kepala dia. Lu gila kah? Tutup! Dia tengok yang datang ni badan pun besar. Terus perlahankan, tak tutup, perlahankan. Okey. Sakit telinga. Ini pekikan yang kuat. Apa kata Hamka? Sehingga lantaran bunyi itu, tak tahan urat saraf. Pecah perut, pecah empedu. Ini dalam kitab tafsir disebutkan demikian. Azab lah tu. Nak cerita ni azab membawa maut. Bukan sekadar suara yang kuat. Suara yang menghancurkan. Suara yang menghancurkan. Pekikan yang menghancurkan. Penafsir zaman moden, kata Hamka, mengumpulkan ayat-ayat ini dan mereka mengatakan dia mungkin seperti halilintar yang dahsyat. Macam guruh yang terlampau kuat. Boleh juga takdir Allah ke atas mereka. Ataupun kalau kita nak kaitkan dengan zaman moden yang kita boleh faham, seperti mungkin bunyi letupan bom atom yang teramat kuat. Boleh juga begitu. Dia bukan bom atom di zaman dahulu, tapi persis seperti bom atom yang teramat kuat, pecah ke genang telinga, boleh menggegarkan organ-organ sehingga mendatangkan mudarat pada organ-organ. Boleh saja berlaku. Tapi yang penting, azab khas untuk mereka, untuk menghancurkan mereka. Dia bukan datang sahaja, dia datang untuk menghancurkan mereka. Clear? Oleh ia datang untuk menghancurkan mereka, mereka pastilah hancur. Okey? Fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka itu mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Mari kita tengok Ibn Katsir yang ada memberikan cerita tambahan sedikit. Ketika unta keluar dari batu, mengikut kitab-kitab tafsir, Hamka dia nukil juga dari kitab-kitab tafsir yang pelbagai, yang cerita jalan ceritanya okeylah manasabah. Hamka seorang ulama yang kritikal. Bukan apa yang ada dalam kitab bagi Hamka boleh kita pakai. Setengah orang dia kata, cerita ni ada dalam kitab. Bagi Hamka, apa yang ada dalam, apa yang disebut hadis pun kita kritikal, ulama kritikal. Hadis ni boleh pakai dah. Apa tarafnya? Hadis. Tambah cerita yang bukan hadis. Lagilah kita kritikal. Itu Hamka. Dan kita rasa, boleh terima sangatlah. Hadis pun ulama kritikal. Kaji, boleh pakai ataupun tidak. Ada persoalan, boleh terima ataupun tidak. Sabda Nabi ini, sabda Nabi. Periksa punya periksa, teliti punya teliti. Hadis ni palsu, ditolak. Ini bukan hadis, ini cerita. Maka Hamka dia tapis, ini jalan ceritanya agak munasabah. Ketika unta keluar dari batu yang terbelah dua itu, ada sebahagian pemimpin yang sombong pada asalnya, mereka mula percaya, hendak beriman.
Seperti orang-orang biasa yang sudah beriman. Ada pemuka ni nak beriman, tetapi diberi ancaman oleh pemuka-pemuka lain yang kafirun. Jadi akhirnya semua pemuka tak beriman. Itu jalan ceritanya yang kata Hamka bolehlah kita terima. Okey. Dan satu jalan cerita yang panjang sedikit, tapi kita dengar cerita ini one shot. Cerita saya sebut sepintas lalu. Tangkap ya cerita ni. Saya rumuskan, saya mudahkan jalan ceritanya. Ada seorang wanita tua yang kafir dari kalangan kaum Samud, namanya Unaizah, dan dia membenci Nabi Soleh. Wanita tua nama Unaizah membenci sangat Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki beberapa orang puteri yang cantik dan harta dia melimpah ruah. Wanita ini kaya raya, puteri-puteri dia cantik. Suaminya pemuka Samud. Suami dia orang besar Samud. Kemudian ada seorang wanita lain pula. Ada seorang wanita lain pula. Namanya Saduf. Tadi namanya Anizah. Ini namanya Saduf. Dia seorang wanita yang memiliki kedudukan, kecantikan dan harta benda. Maka kedua wanita yang kaya raya ini menawarkan hadiah kepada sesiapa saja yang sanggup membunuh unta itu. Ini selari dengan ayat Quran. Ayat Quran sebut mereka berpakat. Ini ulama perincikan lagi. Mereka berdua sanggup berikan wang untuk sesiapa yang sanggup membunuh unta mukjizat itu. Saduf, nama wanita yang kedua yang kita sebutkan tadi ceritanya. Saduf memanggil seorang lelaki, namanya Habab, dan dia kata, aku tawarkan diriku kepadamu. Dia berikan tubuh dia kepada Habab dengan syarat, kamu bunuh wanita itu. Habab menolak. Aku tak beranilah. Kemudian ditawarkan pada lelaki lain. Maka lelaki itu menerimanya. Unaizah pula cari lelaki yang berikutnya. Ditawarkan harta. Lelaki itu pun bersetuju untuk membunuh unta betina itu. Maka berangkatlah kedua-dua lelaki ini dan mereka telah memujuk beberapa orang lain dari kaum Samud sehingga jadilah jumlah mereka yang akan membantu kedua-dua mereka. Akhirnya jumlah mereka keseluruhan yang nak membunuh unta ini, yang bersepakat merancang nak membunuh unta ini, jumlah mereka 9 orang. Itu yang Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 48. Ada cerita. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Dan adalah di kota itu terdapat 9 orang lelaki. Cerita tentang 9 orang perancang nak membunuh unta ini, ada Quran sebut dalam surah An-Naml ayat 48. Itu melahirkan jalan cerita tadi. Maka 9 orang ini mereka telah bersepakat dan mereka pun merancang untuk membunuh unta. Jadi akhirnya unta itu dibunuh. Pertama sekali dipanah, kemudian disembelih. Dan unta itu telah melahirkan anaknya. Dia bunting, dekat nak melahirkan anak ketika keluar dari batu. Kemudian dia lahirkan anak. Anak unta itu melarikan diri dengan pekikan yang kuat mengikut kitab tafsir. Dan ada ulama mengatakan Quran tak menceritakan tentang anak unta itu. Quran hanya menceritakan bahawa mereka telah membunuh unta. Jadi cuma ulama menukilkan dari sana sini yang mengatakan anak unta itu telah lari, kemudian mengeluarkan suara yang keras, tapi akhirnya disembelih juga seperti ibunya. Jadi Quran kata unta disembelih,
Maka natijah kepada semua ini adalah disembelih unta-unta itu. Okey. Dan Imam Qatadah mengatakan, telah sampai berita kepadaku bahawa orang yang berpakat nak membunuh unta ini mengelilingi penduduk minta izin, minta restu. Bagus akhlak. Nak bunuh unta, baguslah akhlak bagi mereka lah. Baguslah minta izin ni, kami nak bunuh unta, okey ke? Ya sila. Pergi ujung kampung, kami nak bunuh unta ni. Kamu orang okey? Okey, silakan. Yang penting kamu buat. Silakan. Minta restu, kata Imam Qatadah. Sampai berita padaku, begitulah yang mereka lakukan. Kepada kaum lelaki minta izin, pada wanita minta izin, pada budak-budak kecil pun minta izin juga. Kiranya benda ni besar, kena minta izin dulu. Minta izin. Maka disembelih unta itu. Itu kemuncaknya. Dan kemudian seperti kita sebutkan tadi, dikatakan pada Nabi Soleh, datangkanlah azab yang kamu janjikan itu. Jika benar kamu Rasul, datangkan azab itu. Maka datanglah ar-rajfah yang kita sebutkan tadi. Gempa, seperti gempa, kegagaran bumi yang kuat. Dalam ayat lain, datang juga suara yang kuat. Dan akhirnya, kata Allah, bergelimpanganlah mereka. Mati dan bergelimpanganlah mereka. Fi darihim jasimin. Ayat 78. Dan mereka itu ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang jasimin, mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Clear? Dan sampailah ayat penghujung berhubung kisah kaum Thamud ini, ayat 79. Alhamdulillah. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi. Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan risalah amanah Tuhanku dan aku telah memberikan nasihat kepadamu, tapi kamu golongan yang tidak menyukai nasihat. Rasul bagi nasihat, tapi kamu puak yang tidak menyukai nasihat oleh Rasul. Jadi bila kita baca hadis-hadis, itu semua nasihat dari Rasul. Jadi jangan jadi seperti kaum Thamud yang tidak menyukai nasihat oleh Rasul. Kita sampaikan apa yang Nabi katakan, maka itu nasihat Ar-Rasul untuk kita bersama. Maka jangan jadi seperti kaum Thamud yang mana kata Nabi Saleh, walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kamu tidak menyukai nasihat Rasul. Jadi begitulah kisah kaum Thamud yang diutus Nabi Saleh, dikurniakan unta mukjizat yang keluar dari celah batu, dan kemudian diarahkan mereka jangan mengganggu unta mukjizat. Sebaliknya mereka berpakat dan telah membunuh unta itu, mencabar Nabi Saleh agar didatangkan azab, dan akhirnya datanglah azab telah bentuk goncangan bumi seperti gempa yang kuat. Hancurlah mereka berpandukan ayat-ayat yang telah kita bicarakan tadi, insya-Allah. Clear? Minggu depan tentang kaum Lut. Datang pula hancur kaum Thamud. Datang pula kaum baru, puak baru pula. Apa pula cerita mereka? Minggu depan insya-Allah kita bicarakan tentang kaum Lut. Okey, insya-Allah ya. Allahu a'lam bissawab. Kita tengok Minhajul Abidin. Lama kita tertinggal kitab Al-Ghazali. Minhajul Abidin, Jeff.
Boleh fokus? Kitab Minhajul Abidin dapat. Ini kitab nombor berapa karangan Imam Al-Ghazali? Kitab yang kitab terakhir karangan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan kitab-kitab awalan karangan beliau seringkali tidak difahami oleh sesetengah orang. Dan bila mereka tidak mampu memahami karangan Al-Ghazali, mereka memusuhinya. Sebahagian memusuhinya, mengatakan itu sesat dan sebagainya. Mereka memusuhinya. Maka kata Al-Ghazali, akhirnya aku pohon kepada Allah agar aku dapat menghasilkan sebuah kitab yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Satu kitab yang rata-ratanya orang dapat memanfaatkannya. Artinya isinya tidaklah begitu berat. Maka kata Al-Ghazali, Allah makbulkan permintaan aku. Maka terhasillah kitab ini, kitab Minhajul Abidin. Apa maksud Minhajul Abidin? Minhaj artinya apa? Minhaj apa maksudnya? Landasan ataupun formula. Al-Abidin apa maksudnya? Orang yang beribadah. Kan kita tekankan tentang ibadah tadi. Kita tekankan tentang ibadah, kita berikan rujukan ayat tentang misi utama kita, ibadah. Ini kitab tentang ibadah. Dan rupa-rupanya nak beribadah ini kena ada minhaj. Itu yang bagus kitab ni, yang saya angkat untuk kita bincang sikit-sikit setiap minggu. Nak jadi ahli ibadah, nak beribadah, tidak boleh sembrono, artinya begitu. Tak boleh. Mari kita ibadah. Terus buat. Nak buat apa? Nak ibadah lah. Ibadah ni macam mana? Dia tak boleh sembrono. Dia ada minhaj. Dia ada cara. Dia ada formula. Dia ada landasan. Itu cantik kitab ini. Okay? Tapi kita bincang slowly. Sedikit-sedikit. Kita sedang membicarakan tentang apa yang Al-Ghazali sebut sebagai ghurur. Dalam beribadah ini ada tipu daya. Kita nak menyembah Allah, kita nak beribadah. Tapi ketika nak beribadah ni ada tipu daya yang memperdayakan kita dalam beribadah. Kita rasa, hebatnya aku, solat aku kemah. Ada tipu daya. Rupanya tak kemah terang mana pun. Rasa macam hebat. Kita telah bicarakan tentang tipu daya, golongan yang terpedaya, yang terkena tipu daya. Dia ambil pengarang kitab ini, dia terjemahkan Minhajul Abidin, tapi ada ketikanya nak memperincikan satu bab yang dalam kitab Minhaj tidak ada perincian. Penterjemah ini dia ambil dari kitab yang lain, karangan Al-Ghazali. Dia nak bicarakan tentang tipu daya, dia ambil dari Ihya Ulumuddin. Walaupun dalam kitab Ihya lagi panjang, tapi dia ambil sedikit. Pertama yang kena tipu, ilmuwan, ahli ilmu. Jadi kita belajar ilmu kan, jaga. Walaupun tujuannya baik, menuntut ilmu tu tuntutan agama, tetapi di celah-celah kita buat yang baik itu, kita boleh tertipu, terpedaya. Ahli ilmu yang terpedaya itu siapa dia? Antaranya ialah mereka asyik membicarakan ilmu tentang ibadah zahir saja. Bicara tentang semayang, cara nak semayang, rukun semayang, baca Quran, tajwidnya, makhrajnya, cara sebutannya. Sekadar itu saja. Dan mereka berpuas hati sekadar itu saja. Itu ulama yang tertipu. Ahli ilmu yang tertipu. Sebab mereka lupa nak mendalami ilmu tentang ibadah batin. Mereka hanya menekankan tentang ibadah zahir. Bukan tak penting. Tetapi mereka lupa tentang lagi satu ilmu yang penting. Tertipunya di situ. Mereka berpuas hati sekadar ibadah zahir.
Dan mereka lupa tentang ibadah batin. Seperti apa itu ikhlas. Lawannya riak, apa itu riak. Apa itu sabar, apa itu tawakal, apa itu taubat, apa itu ujub, apa itu sombong yang kita sebutkan tadi, soalan tadi kan. Apa itu sombong? Itu Al-Ghazali dia kupas dengan hadis-hadis. Sombong, jangan sombong. Apa itu sombong? Jadi itu kena ada jawapan, kena tahu jawapannya. Jadi Al-Ghazali mengatakan ada ahli ilmu, dia lupa membahas, mendalami ilmu-ilmu batin. Mereka tertipu. Sebab itu kata Al-Ghazali, ilmu itu dua. Pertama, ilmu muamalah. Pertama, ilmu muamalah. Ilmu itu dua. Dua kategori. Pertama, ilmu muamalah. Muamalah. Kedua, ilmu ma'rifah. Ma'rifat, kata orang kita kan. Ma'rifat. Ma'rifah. Ilmu muamalah seperti mengetahui halal dan haram. Itu muamalah lah. Mengetahui akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Itu semua ilmu muamalah. Tapi ilmu ma'rifah, ilmu tentang batin yang kita sebutkan tadi. Tentang ikhlas. Okey. Jadi itu adalah ilmu yang kena dikuasai dua penjuru. Yang tertipu, dia tumpu pada muamalah saja. Sekadar bahas ilmu luaran itu saja. Tidak sampai membicarakan yang batin. Dan tidak bersungguh-sungguh berusaha untuk mengamalkan ilmu yang berkaitan ibadah batin itu. Okey? Golongan yang kedua yang tertipu. Tadi siapa yang tertipu? Ahli ilmu. Golongan yang tertipu, yang kedua, golongan kedua yang tertipu ialah ahli ibadah. Golongan yang beramal dan kuat beramal, tertipu juga. Tertipu juga, yang kuat beramal itu pun tertipu juga. Ada yang asyik, tak puas-puas dengan solat, itu tertipu. Tak puas-puas dengan niat yang betul. Usolli, tersangkut. Astaghfirullahalazim. Usolli. Yang kawan sebelah ni kata, aku sedah yang lepas. Dia 10 kali tak lepas. Aku mesti tersilap di mana ni. Sebelah tu pun usolli, lawan usolli. 10 dah tak lepas. Peluru keluar. Usolli, kena tipu dengan iblis. Padahal niat adalah niat. Kita semayang berdiri, kita sedarlah apa yang kita nak buat. Nak semayang apa? Nanti kita nak semayang asar. Sebab itu aku berdiri ni. Tidak makan angin lah. Ni berdiri nak semayang. Allah, niat. Masuklah niat sekali. Terus masuk niat sekali. Niatlah tu. Tak lepas niat. Padahal dia tahu nak solat. Tak lepas niat apa lagi. Dah berdiri nak solat dah. Jadi terus pasal niat Allah, pasal niat. Sikit ya. Bukan perlu tulis niat pun. Jadi tertipu. Sebab dia terlampau was-was. Bukan kita tolak niat. Niat tu wajib. Tapi dia terlampau was-was. Terlampau melayan was-was. Itu tertipu. Dia tertipu. Sehingga ada yang kata Al-Ghazali, sehingga habis waktu solat, duk layan niat saja. Setengah duk layan ambil wuduk sampai 3 jam, tak keluar lagi tandas. Ambil wuduk. Ambil wuduk. Tak puas. Itu pun kerja syaitan. Lawan. Kalau tidak, kita tertipu. Okay? Ada yang takbir sampai kadang-kadang berubah bunyi. Punya jaga kan. Ini yang kata ilmu zahir yang menipu. Allah. Tersangkut. Kadang-kadang bila kita belajar kan, berguru sungguh-sungguh, datang celaru.
Saya teringat kami satu grup belajar tajwid kan. Fatihah ya. Punya sangkut lah dalam Fatihah ni. Punya sangkut termasuk saya lah. Duk tak betul saya. Nyantuk guru tu pun dia balon sungguh. Ajak tu nak betul, nak halus. Aduh, silap sungguh. Guru dengan dia. Sikit-sikit lah Tuan Syekh. Ni halus. Mau jaga. Sampai hasilnya was-was lah. Setiap ayat tak betul. Lepas tu kat guru tu okey dah. Kita baca Fatihah. Satu ayat yang tak betul. Hei, kita pun rasa okey lah aku. Padahal tu guru tu tak mau salahkan kita banyak sangat. Baca. Okey. Tani. Fokus. Okey. Dah betul. Ayat kedua. Tadi tak betul. Tadi tak bagi tahu. Ni yang ni nak bagi tahu ni. Sikit-sikit. Bila sampai cik ustaz pulun kena baca ihdinas siratal mustaqim. Jangan sebab itu bila saya ajar itu saya pesan faham ni jangan layan was-was. Buat sekali cukup. Sebab dia boleh was-was. Punya duk jaga. Tu kena tipu. Duk nak jaga tu. Sebab ustaz bagi tahu alif di bawah i. Bukan alif di bawah e. Kalau barulah ihdinas siratal mustaqim. Ni bukan i. Jadi alif di bawah i. Jadi ihdinas sirat. Di kita pun duk selama ni. Bila kena tegur jadi was-was. Jadi duk ganggu habis orang lain. Itu pun terpedaya juga. Kononnya kita berhati-hati kononnya. Tapi kita bukan berhati-hati. Kita layan was-was. Okay? Itu kata Al-Ghazali tentang golongan yang tertipu. Ataupun golongan yang baca Fatihah terlampau mengintai sebutannya. Terlampau melebih dalam sebutan. Padahal baca biasa cukuplah. Macam kita sebutkan tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Simple. Kita masuk satu ayat. Masuk ke ayat yang berikut. Ayat sebelumnya dah selesai. Tak payah patah balik lah. Tak payah undur. Tak payah undur semula. Jadi ambil sikap begitu. Lancarlah bacaan kita. Itu pun ghurur. Bahagian ketiga yang ghurur, ahli tasawuf. Yang belajar tasawuf. Tasawuf ni kan bagus kan? Bab hati. Tapi boleh tertipu. Antara yang tertipu ialah yang mengaku dia telah dapat melihat Tuhan dengan mata hati. Orang yang mendalami tasawuf jaga-jaga boleh tertipu dengan cara begini. Dia rasa macam mata hati dia dah tajam. Maka dia nampak benda-benda yang gaib. Dia nampak benda-benda yang gaib. Itu golongan yang tertipu. Lebih dahsyat, dia mengaku dapat melihat Tuhan dengan mata hati. Padahal kata Al-Ghazali, mereka ini mendakwa dekat dengan Allah. Dirinya dekat dengan Allah. Padahal mereka cuma tahu sebut nama saja, kalimat saja dari lafaz-lafaz yang mereka pelajari. Sedangkan mereka golongan keliru lagi sesat. Mereka menyangka ilmu mereka sudah tinggi. Lantas mereka memandang rendah orang yang belajar ilmu fiqh, ilmu tafsir. Dan mereka mengatakan orang yang belajar fiqh, tafsir ni orang yang tidak bertasawuf. Itu pun satu tipu daya juga. Ni you all ni belajar tafsir kan? Itu semua kulit. Belajar fiqh kan? Kulit. Kami isi, isi. Itu kata Al-Ghazali. Kerapnya golongan tu golongan tertipu lah. Padahal yang dia kata kulit itu dia tuntutan agama.
belajar tafsir, nak faham kalam Allah. Tak penting ke? Penting. Fiqh, nak sahkan ibadah. Tak penting ke? Penting. Tapi dia perkecilkan itu. Dia yang tertipu. Dia yang terpedaya. Okey? Mereka mendakwa mereka dah sampai ke pangkat muqarrabin. Bahaya juga ni. Dah dekat dah dengan Allah. Padahal kata Al-Ghazali, ini kita kena sebut apa Al-Ghazali kata. Ada orang yang dia belajar ilmu tasawuf, berguru dengan syekh, habis berguru cium tangan syekh, ambil berkat syekh, peluk syekh, ambil berkat syekh. Bayangkan berkat dia ambil berapa banyak lah. Setiap kali berguru dengan syekh, peluk syekh, ambil berkat. Punya banyak berkat dia angkut. Sampai dia rasa apa? Aku ni muqarrabin. Allah sayang. Berguru dengan Tok Syekh, cium tangan Tok Syekh, peluk Tok Syekh, berkat duk mai. Sampai dia rasa dia pun dekat dengan Allah. Padahal kata Al-Ghazali, mereka itu fasik dan munafik. Padahal mereka itu makamnya bukan muqarrabin, makam fasik dan munafik. Dan mereka termasuk orang yang otaknya miring. Otak tak betul. Duk rasa dia makam tinggi sangat. Padahal tak ada apa. Sebab tu jangan syok sendiri. Bila belajar tasawuf, belajar untuk beramal, dekatkan diri kepada Allah. Jangan angkat diri, merasakan makam dah tinggi. Kononnya. Kita yang angkat makam kita. Kita yang beritahu pada orang, makam aku dah tinggi. Ataupun kita yang rasa, aku rasa makam aku dah tinggi ikut. Kita yang angkat diri kita. Itu kata Al-Ghazali. Mereka itu fasik, munafik. Otak miring. Otak tak betul lah terjemahan Anton ni. Otaknya miring, otaknya tak betul. Dungu, tertipu. Jadi, betapa hebatnya ghurur yang menimpa mereka ini. Itu golongan tasawuf yang tertipu. InsyaAllah ya. Jadi semoga mendapat kebaikan insyaAllah. Jadi insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okey, Jeff, ada soalan ke? Tak ada soalan? Okey, nampaknya tak ada soalan. Okey, insyaAllah. Jadi terima kasih. Tengok, tak ada. Okey, Alhamdulillah, balik awal petang ni, balik awal. Jadi insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Apa-apa yang baik daripada Allah Azza wa Jal, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.